Apa khabar semua? Sihat ke semua? Sehat. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Okey. Malam ni sebelum-sebelum ni 2-3 malam ni kita dah sentuh tentang isu marketing, bisnes dan sebagainya. Malam ni special sikit kita sentuh tentang isu kesihatan pula. Okey. Sejak hari tak silap saya, hari Selasa hari tu, kerajaan telah pun umumkan bahawa PKP dilanjutkan sehingga 18 Februari. Okey, tapi tak apa. Okey, bagi siapa-siapa yang perlu keluar daripada rumah atas urusan tertentu, okey, sama-sama sentiasa jaga SOP. Okey, apa yang saya nak highlightkan tentang PKP ni? Okey, bila PKP, kebanyakan daripada kita sentiasa macam mana? Sentiasa meluangkan masa dekat rumah kan. Okey. Bila sentiasa meluangkan masa dekat rumah, maknanya pemakanan kita pun kadang-kadang ada yang tidak terjaga. Okey. Dan kalau macam saya, keluarga saya akan ada dekat rumah ni satu pintu ni special sangat. Memang selalu dibuka oleh orang ramai. Agak-agak boleh tahu ke pintu apa rasanya? Kat semua rumah ada. Pintu tu kalau Peti ais. Okey, betul, pintu peti ais. Okey, pintu peti ais ni selalu sangat buka. Kalau boleh setiap hari tu selalu sangat. Lagi-lagi kalau dalam rumah tu ramai orang sampai kalau selalu buka tu kira-kira boleh roboh lah. Macam saya zaman belajar dulu, zaman degree duduk rumah sewa, ramai-ramai 12 orang satu rumah. Pintu peti ais tu selalu sangat buka tutup. Okey. Okey, bila keadaan macam ni pemakanan kita tak terjaga. Okey. Suara saya tak dengar ke? Sebab ada yang cakap tak dengar dekat sini. Dengar? Boleh dengar okey. Okey, alhamdulillah boleh dengar. Okey, jadi isu dekat sini adalah kita nak pantau dan sebarkan kesedaran tentang pemakanan yang kita ambil. Selalunya macam kita PKP duduk rumah ni asyik rasa nak makan je, makan pula tak tahu nak pakai, tak tahu kita ambil makanan ni makanan yang jenis macam mana dan kuantitinya berapa banyak. Okey. Dalam peti ais tu macam-macam makanan ada kan, bawah tudung saji pun ada, macam-macam ada kan. Kita tak sedar tentang pengambilan tu. Dan kolesterol ni adalah dia boleh ada dalam badan kita senyap-senyap tanpa kita sedar, tak kiralah umur ke, jantina ke, orang muda pun boleh mempunyai kolesterol yang tinggi juga. Okey. Jadi malam ni kita nak sentuh tentang isu bagaimana kolesterol boleh membunuh. Okey. Sebelum tu kita akan tengok okey. Apakah itu kolesterol? Okey, mungkin ada yang tak tahulah apa macam mana mungkin ada yang keliru apa kolesterol ni, macam mana rupanya kolesterol ni. Okey, tak apa saya terangkan. Okey, kolesterol ni adalah sejenis lemak yang diperlukan oleh tubuh. Okey. Sekejap Okey, yang diperlukan oleh tubuh untuk bekerja dengan baik. Okey, badan juga boleh menghasilkan kolesterol. Dan juga boleh mendapatkannya daripada sumber makanan. Bermakna badan kita pun boleh hasilkan kolesterol dan kita juga boleh dapatkan kolesterol ni daripada sumber-sumber makanan lah. Okey. Okey, kita ada dua jenis kolesterol. Lah pula kan, ada dua pula jenis kolesterol. Ingatkan ada kolesterol buruknya, rupanya ada kolesterol yang baik. Okey, apa kolesterol baik ni? Okey, kolesterol baik ni dia boleh membawa kolesterol ke dalam darah, kembali kepada hati dan kemudiannya akan memproses kolesterol serta mengeluarkannya daripada tubuh. Okey, ramai yang mungkin beranggapan kolesterol ni tak perlu dalam badan. Okey, membahayakan kepada badan. Tidak, sebenarnya kolesterol baik ni adalah sangat-sangat diperlukan oleh badan untuk kita memproseskannya secara baik di dalam tubuh. Apa yang kita tak nak dalam badan adalah kolesterol buruk. Okey, apa dia pula kolesterol buruk ni? Okey, kolesterol buruk adalah kolesterol yang melekat pada dinding saluran darah dan ini yang akan menyebabkan penyumbatan arteri-arteri dan akan meningkatkan risiko serangan jantung atau strok. Bukan setakat serangan jantung atau strok je, banyak lagi sebenarnya risiko penyakit yang akan dapat kolesterol buruk ni tinggi. Okey, apa punca kolesterol? Okey, apa punca kolesterol ni pula? Okey, salah satunya adalah gaya hidup yang tidak aktif. Macam saya cakap tadi,
Lagi-lagi musim pandemik ni, kebanyakan daripada kita sentiasa duduk di rumah dan gaya hidup kita tidak aktif. Okey? Dan pula limited nak keluar daripada riadah. Tapi kalau tak silap saya, SOP telah membenarkan untuk keluar daripada rumah untuk beriadah tetapi tidak melebihi 2 orang. Okey? Jadi bagi siapa-siapa yang nak sentiasa amalkan gaya hidup yang sihat, sentiasalah beriadah. Walaupun makan, sentiasa beriadah. Kalau tak nak keluar rumah, dalam rumah pun boleh. Just cuma buka YouTube, ada macam-macam video workout, ada senam aerobik, ada buat je dalam rumah. Tolak sofa tu ke tepi semua kan. Boleh buat tengah-tengah halaman rumah tu pun tak ada masalah. Okay? Dan kemudian pilihan pemakanan yang tidak seimbang. Tak selalunya sekarang ni kalau kita keluar pergi mana-mana je kan, mesti akan nampak Foodpanda lah, GrabFood lah. Okay, ini bermakna kita sedang akses, kita mudah akses kepada makanan-makanan yang tidak sihat. Okay, kalau diorang beli makanan yang sihat tak ada masalah lah untuk makan. Tapi kalau kita tengok list makanan dalam Foodpanda dengan GrabFood ni selalunya makanan-makanan yang fast food je lah banyak kan. Jadi benda ni mudah akses dan pemakanan kita pun tak terjaga. Macam saya cakap tadi dalam peti ais macam-macam makanan ada. Lagi-lagi bila family dah stok tiap-tiap bulan stok makanan baru kan, ada jajan-jajan, snack lah, frozen food lah, itu memang favourite lah. Okay. Okay, kemudian yang seterusnya adalah merokok. Okay, macam kita tahu tabiat merokok adalah sangat-sangat membahayakan dan tidak memberi manfaat pun kepada badan. Bagi siapa-siapa, bagi siapa-siapa yang ada siapa-siapa yang ada tabiat merokok ataupun ada orang-orang yang terdekat ataupun orang tersayang yang mempunyai tabiat merokok ni, mungkin anda boleh cuba untuk cari alternatif, bantu antara satu sama lain untuk perlahan-lahan berhenti merokok. Okey, tidak perlu berhenti secara mendadak kerana ianya juga boleh memberi kesan kepada kesihatan anda, tapi berhenti secara perlahan-lahan. Okey. Dan kemudian pengambilan alkohol. Okey, pengambilan alkohol pun juga boleh membahayakan kesihatan dan boleh meningkatkan risiko kesihatan yang lain. Okay, macam-macam lah. Boleh stroke, boleh sakit jantung, boleh meningkatkan kolesterol pun boleh. Okay. Lagi-lagi pula gabungan antara merokok dan pengambilan alkohol pun, dua-dua gabungan ni memang sangat-sangat mendatangkan risiko penyakit yang berbahaya. Okay. Okay, apa sumber makanan yang boleh menyebabkan kolesterol ni? Okay, contohnya adalah sumber haiwan. Apa contoh sumber haiwan? Organ dalaman lah. Selalu orang-orang kita suka makan organ dalaman kan. Macam saya minat betul sambal paru, makan dengan nasi lemak tu. Tapi kadang-kadang sampai mak saya pun sendiri ingatkan saya untuk janganlah makan banyak-banyak sangat sebab bahaya kan. Okay, organ dalaman contoh macam jantung, hati, jantung, okey. Kemudian telur pun adalah salah satu sumber yang boleh menyebabkan kolesterol tinggi juga. Okey. Kemudian sumber lemak trans. Sumber lemak trans adalah sumber yang boleh didapati di dalam makanan seperti fast food. Okey, makanan seperti fast food, makanan-makanan bergoreng, frozen food ataupun makanan-makanan bakery macam pastry, roti, pastry tu kan, macam-macam. Sumber lemak trans boleh didapati dalam makanan seperti ini. Okey, kemudian sumber lemak tepu. Sumber lemak tepu pula boleh didapati selalunya kita guna dalam masakan lah. Contoh macam mentega kita nak buat kek kan. Mentega kita nak buat kek, kemudian macam minyak kita nak masak, okay, itu pun boleh menyebabkan kolesterol tinggi juga. Okay, seterusnya adalah ini adalah paras bacaan kolesterol yang anda perlu awasi. Okay, sebenarnya adalah amat penting untuk kita semua, setiap orang kena sentiasa jalani ujian kesihatan saringan. Apa benda ujian saringan? Medical check up lah. Setiap untuk bagi mereka yang tidak mempunyai masalah kesihatan yang kronik, anda disarankan untuk membuat check up 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Okay. Manakala bagi mereka yang ada masalah risiko kesihatan, contoh macam diabetes ke, sakit buah pinggang, sakit jantung, anda dinasihatkan untuk buat check up 3 bulan sekali. Okay. Okay. Ini macam saya cakap tadi, ada kolesterol buruk dan ada juga kolesterol baik. Okay. HDL
dipanggil sebagai kolesterol baik dan LDL adalah kolesterol buruk. Okey, apa akan jadi bila kolesterol HDL kita rendah? Okey, dia akan menyebabkan kolesterol LDL kita tinggi. Bila kolesterol HDL rendah, kolesterol LDL tinggi, okey, dia akan menyebabkan risiko utama kepada penyakit jantung. Okey, jadi apa yang kita nak sekarang ni adalah untuk tingkatkan kolesterol HDL ni. Okey, kita nak kurangkan kolesterol LDL ni bagi untuk melindung daripada penyakit jantung ataupun penyakit-penyakit lain yang tidak diingini. Okey? Okey, ini adalah bahaya kolesterol. Selalu sangat kita dengar. Banyak je berita sebenarnya dekat ni kan. Saya rasa tahun ni pun, tahun lepas pun ada je berita yang mengatakan mati secara mengejut. Yang paling famous adalah mati dalam tidur lah. Okay. Kebanyakan keadaan bila mati dalam tidur, meninggal dalam tidur ni adalah di mana kerana masalah kolesterol yang tinggi. Okay. Kita walaupun orang muda, dia tak sedar rupanya kolesterol dia tinggi. Okay. Boleh menyebabkan kematian. Okay. Jadi bila kolesterol tinggi ni, dia akan menyebabkan kematian yang mengejut. Kejap lagi saya cerita macam mana boleh menyebabkan kematian yang mengejut. Okay, ini pun salah satu berita juga. Okay, jantung terhenti mengejut disebabkan oleh kolesterol. Okay, serangan jantung 3 kali lebih tinggi punca kematian berbanding kanser. Okay, memang banyak sangat kes berita meninggal secara mengejut dan sebagainya. Okay, kolesterol punca mati secara mengejut. Okay, dan juga kolesterol tinggi punca sakit jantung. Okay, bagaimana kolesterol ni boleh membunuh? Macam nak tahu juga kan macam mana kolesterol boleh membunuh? Okey, yang pertama adalah melalui penyakit arteri koronari. Okey, mungkin ramai yang tak tahu apa benda gambar rajah ni kan. Okey, tak apa saya terangkan. Okey, ini adalah merupakan gambar rajah saluran darah kita. Okey, saluran darah dan yang warna kuning-kuning ni adalah plak dan kolesterol yang terkumpul di dinding arteri. Arteri ni adalah salur darah kita lah. Okey, keadaan ini dipanggil sebagai aterosklerosis. Dan yang biji-biji ni pula, biji-biji merah ni adalah red blood cell, oksigen dan juga darah yang akan melalui salur darah kita. Okay, bila dalam keadaan plak dan kolesterol ni berkumpul, nampak tak dia sempitkan saluran darah kita. Bila saluran darah kita sempit, ini yang menyebabkan berlakunya oksigen kurang sampai, pengaliran darah pun tak lancar dan ini yang akan menyebabkan serangan jantung. Dan ini pula adalah keadaan di mana arteri berlakunya pembentukan darah beku. Bila pembentukan darah beku, oksigen pun susahlah nak lalu. Bila oksigen susah nak lalu dan darah yang lain pun susah nak lalu, maka berlakulah macam-macam penyakit iaitu serangan jantung. Jantung kita tak berfungsi. Okay? Serangan jantung, angin ahma iaitu stroke dan juga boleh memberi kesan kepada kegagalan buah pinggang. Sebenarnya penyakit macam ni, okay, kalau kita tak jaga dengan baik, dia adalah penyakit kita panggil sebagai 3 serangkai. Penyakit 3 serangkai ini adalah penyakit 3 serangkai ini adalah yang bila kita terkena satu penyakit tu, dia akan membawa kepada penyakit-penyakit yang lain. Contoh macam diabetes, ada juga yang kena sakit buah pinggang. Lepas tu bila sakit buah pinggang, sakit yang macam ni pula, sakit jantung, kolesterol tinggi, macam-macam kan. Jadi kalau kita tak jaga kesihatan kita dengan baik mulai sekarang ni, nanti bahayalah sebab dia akan berjangkit kepada antara satu yang lain. Okay? Kena sentiasa beringat untuk jaga kesihatan diri. Okay, keadaan yang kedua adalah keadaan yang kedua adalah iskemia. Okay, iskemia ni bahasa saintifiknya lah, okay, iaitu kekurangan pengaliran oksigen kepada jantung. Pengaliran oksigen ni sangat penting di dalam badan. Kalau dia tak sampai dengan cukup, okay, maka akan berlakulah masalah pengaliran di bahagian jantung. Okay. Fasa teruk akan berlaku jika penyumbatan sebanyak 75%. Okay. Penyumbatan sebanyak 75% ni banyak tau. Kalau salur darah tu mungkin sikit je yang dapat lalu. Dan akan menyebabkan bekalan oksigen terhenti. Bila bekalan oksigen terhenti ni yang berlakunya serangan jantung secara mengejut. Bila berlakunya serangan jantung mengejut, dia ada yang boleh membawa kepada kematian dan maut. Okay, meningkatkan risiko kematian. Okay.
Tidak kira umur, tidak kira jantina, siapa-siapa pun boleh kena. Jadi cari rawatan untuk sentiasa amalkan kesihatan kolesterol yang baik. Okey. Okey, ini pula adalah gambar rajah yang tadilah oksigen kurang sampai. Yang kuning ni adalah dia punya plak dengan kolesterol dalam salur darah kita. Plak dan kolesterol ni dia penuh satu arteri ni, okey, menyebabkan darah tak boleh nak lalu. Bila darah tak boleh nak lalu, akan berlaku pembekuan darah. Pembekuan darah dekat area sini dan akan menyumbat bahagian arteri. Okey, bila aliran darah tersumbat, okey, dalam darah kita ada oksigen kan nak lalu kan. Okey, oksigen pun tak sampai, terpaksalah patah balik pusing kat situ, tak boleh nak lalu dekat sini. Bila tak boleh lalu, oksigen tak boleh lalu dengan lancar, otot jantung akan mati. Okey, otot jantung akan mati dan ini akan menyebabkan serangan jantung. Okey, bahaya sebenarnya. Kolesterol yang kecil macam ni, tersumbat dekat salur darah arteri, boleh menyebabkan kematian. Okey. Seterusnya adalah stroke. Okey, semua boleh ikut ke laju sangat ke saya explain? Saya takut laju sangat je. Semua okey ke? Okey. 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 Okey, alhamdulillah. Okey. Seterusnya adalah stroke. Okey, stroke ni pula, ini paling famous lah dekat Malaysia. Okey. Stroke ni berlaku apabila saluran darah kita di bahagian otak, kat bahagian otak kita pun ada salur darah yang mana dia akan tersumbat sepenuhnya ataupun pecah. Okey, bila salur darah di bahagian otak tersumbat sepenuhnya atau pecah, okey, ia akan menyebabkan tisu dekat otak kita rosak dan disebabkan oleh kekurangan bekalan oksigen. Tisu dekat bahagian otak kita akan rosak dan akan menyebabkan kekurangan bekalan oksigen. Okey, apabila bahagian tisu otak tersebut rosak, ia akan mati lalu fungsi otak pun akan hilang. Okey, satu masalah kecil je kolesterol, tapi dia boleh membawa kepada macam-macam isu. Okey, dan paling membahayakan stroke ni adalah boleh menyebabkan cacat kekal. Bahayanya dia boleh meningkatkan risiko kepada cacat kekal. Okay, jadi haruslah diingatkan bahawa semua kena jaga kesihatan dengan baik. Okay. Terdapat dua jenis utama stroke angin ahma, iaitu trombotik atau dipanggil sebagai ischemic stroke. Ischemic ni yang tadi itulah, ischemia, yang mana oksigen tak sampai dengan secukupnya. Dia tersumbat, salur darah arteri di bahagian otak tersumbat. Dan yang kedua adalah hemorrhagic stroke. Okay, hemorrhagic stroke iaitu keadaan apabila salur darah arteri di bahagian otak pecah. Okey, bahaya kolesterol ni. Jadi sentiasa beringat, kita tak tahu walaupun umur kita macam mana kan. Jadi sentiasa jaga diri kita, sangat-sangat merisaukan walaupun mungkin ada risiko ni, jangan ingat yang tua je, yang muda pun boleh ada risiko juga. Okey. Okey, ini adalah kes statistik stroke di Malaysia. Kita ramai je, saya rasa mungkin kurang kesedaran tentang berapa statistik penyakit-penyakit yang ada di Malaysia ni. Okay, ini adalah statistik kes stroke di Malaysia. Tanpa kita sedar rupanya kes baharu setiap tahun adalah sebanyak 50,000 kes di Malaysia saja. Okay, dan ia adalah penyebab kematian ketiga terbesar di Malaysia. Lagi tinggi daripada kes kanser. Okay, 50,000 orang. Dan di seluruh dunia pula 15 juta. Itu menunjukkan bahawa pemakanan kita dari semasa ke semasa semakin tak sihat. Food trending dekat Malaysia pun semakin tahun macam-macam kita invent reka macam-macam food kan. Pisang cheese lah, apa lagi? Pisang cheese, roti john yang bertingkat-tingkat, burger bertingkat-tingkat, macam-macam ada kan. Okay, dan kemudian setiap 6 saat seorang akan mati. Okay, setiap 6 saat seorang akan mati akibat stroke. Tidak kira umur dan jenis jantung. Macam saya cakap tadi, tak kiralah umur berapa pun. Orang muda pun boleh ada kemampuan untuk kena kes stroke ni.
ataupun kolesterol tinggi ni. Okay. Okay, macam mana nak tahu tahap kolesterol dalam badan kita ni tinggi? Apa tanda-tanda yang kita boleh cek? Okay. Harus diingatkan kebanyakan individu yang mengalami masalah kolesterol tinggi adalah tak ada petanda atau apa-apa gejala. Okey, tahu-tahu dah kena rasa sakit dada, rasa sesak nafas, tahu-tahu ada yang mati dalam tidur dan sebagainya. Okey, dia tak ada petanda. Sebab tu saya nasihatkan untuk anda sentiasa lakukan ujian saringan kesihatan setiap 6 bulan sekali bagi mereka yang tiada masalah dan juga 3 bulan sekali bagi mereka yang ada masalah. Okey, tapi selain daripada itu masih juga ada tanda-tandanya. Okey, tapi yang ini tak selalulah. Okey, kebanyakannya yang memang tak ada petanda. Okey, apa contoh-contoh tanda yang menunjukkan kolesterol tinggi? Okey, salah satunya adalah sakit dada. Sakit dada rasa macam sesak dekat dada ni. Kemudian sesak nafas. Okey, sesak nafas sebab oksigen tak cukup lalu dekat bahagian salur darah tu. Kerana penyumbatan kolesterol ke dalam salur darah. Kemudian rasa berdebar-debar. Okey, sakit dada campur berdebar-debar. Selalunya berdebar-debar ni dia berlaku waktu tengah-tengah malam. Waktu tengah-tengah malam berdebar-debar je rasa. Okey. Dan kemudian berpeluh. Berpeluh yang terlalu banyak lah. Berpeluh yang teruk-teruk. Kalau berpeluh biasa tu tak ada masalah lah. Okey. Sakit di bahagian kaki. Tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi ni pun sangat bahaya. Dan kemudian xantoma atau ketulan kuning di sekitar mata. Ini saya rasa ramai je yang tahu. Kalau nak tahu kolesterol tu tinggi ke tak, ada ketulan kuning di sekitar mata. Okay. Dan kemudian sakit di bahagian lengan kiri. Dan juga ada juga yang mengalami simptom seperti kebas-kebas. Kebas-kebas tu disebabkan oleh pengaliran darah tak lancar lah. Okay, bila kita duduk terlalu lama kan, rasa macam kebas-kebas je satu badan. Rasa kebas-kebas tangan, kebas-kebas kaki. Okay. Tapi tak silap saya, orang diabetes pun boleh ada mengalami simptom-simptom kebas-kebas ni juga. Okey. Okey, macam mana cara mengatasi masalah kolesterol tinggi ni? Apa yang boleh kita buat? Okey, ni saya dapat petikan daripada Public Health Malaysia. Okey, dia bagi tahu bahawa 1 daripada 2 rakyat Malaysia mengalami kolesterol tinggi. Berapa tingginya masalah ni? Okey. Jadi macam mana cara untuk mengatasi masalah kolesterol tinggi ni? Okey, cara untuk mengatasi masalah kolesterol tinggi ni ada 2 keadaan. Okey, 2 keadaan yang mana kita boleh jaga pemakanan kita ataupun kita juga boleh memastikan diri kita sentiasa aktif. Kalau nak lagi okey, gabungkan dua-dua tu. Okey. Okey, makanan yang boleh mengurangkan kolesterol contohnya oat. Oat ni kalau kita Google je, macam-macam resepi ada. Nak buat overnight oatmeal campur dengan pisang, blueberry, strawberry semua ada. Okey. Barley dan biji lain, kekacang. Kekacang ni paling tinggi kandungan kolesterol yang baik, yang HDL tadi. Sangat-sangat bagus untuk konsum tapi kena pastikan porsi yang dikonsum tu menepatilah. Okay. Dan kemudian terung. Terung pun sangat baik. Almond, walnut, apple, anggur. Ini buah-buahan citrus seperti orange. Okay. Tahu, susu soya, ikan kerana kaya dengan omega 3. Dan juga kemudian makanan yang berserat. Contoh macam sayur-sayur lah. Okay. Manakala makanan yang perlu dielakkan adalah daging merah. Daging merah ni paling famous lah kalau orang makan. Masak setahun sekali waktu raya haji kan. Ini paling bahaya sekali. Dan juga famous sup gearbox. Sup gearbox ni yang paling power lah orang nak consume. Okay. Dan kemudian telur. Telur pun sangat tinggi juga. Boleh menyebabkan kolesterol tinggi. Kemudian produk tenusu contoh macam kalau kita konsum cheese berlebihan pun kolesterol tinggi juga. Makanan bergoreng dan juga mentega. Mentega yang kita masukkan dalam buat kek dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah untuk kurangkan berat badan. Okey, bagi mereka yang ada masalah berat badan berlebihan, okey, mulai sekarang anda dah kena berjaga-jaga dah.
dah kena berjaga-jaga untuk mengurangkan berat badan anda. Macam mana nak kurangkan berat badan? Jaga pemakanan, aktif dalam aktiviti fizikal. Macam saya bagi cadangan tadi lah. Kalau tak nak keluar rumah, buat dalam rumah pun boleh, buka YouTube. Sekarang ni dekat TV boleh akses YouTube je kan. Okay, buka YouTube, cari yang workout ke Tabata workout, senam aerobik semua supaya boleh bersenam juga walaupun tak perlu keluar rumah. Okay, kolesterol tinggi merupakan punca sakit jantung, strok dan masalah buah pinggang. Okey, apakah cara lain untuk atasi masalah ni? Okey, ada juga cara lain untuk atasi masalah ini, iaitu amalkan penggunaan list life. Okey, list life ni sangat-sangat special kerana ianya diiktiraf halal oleh JAKIM. Okey, diiktiraf halal oleh JAKIM. Okey, bukan senang nak dapat halal JAKIM ni, susah sangat prosedur dia, tapi list life berjaya untuk dapatkan halal daripada JAKIM. Dan juga kod MAL ni adalah merupakan kod daripada kelulusan KKM, bermaksud ianya selamat untuk dikonsum. Okay, tetapi harus diingatkan kesan adalah berbeza mengikut individu. Okay, apa yang istimewa sangat list life ni? Apa ramuan-ramuan dia? Okay, ramuan utama yang ada dalam list life ni adalah nattokinase dan juga ekstrak yeast beras merah. Kalau macam orang Melayu kurang sikit lah dengar tentang ramuan-ramuan macam ni kan. Okay. Tapi kejap lagi saya akan explain apa dia ramuan ni. Okay. Dan kemudian serat gandum. Serat gandum pun penting. Ekstrak de bunga lebah. Ekstrak bawang putih. Kalau kita tengok petua-petua orang zaman dulu, memang kata bahawa bawang putih ni sihat sangat untuk badan kita. Propolis, propolis pun lagilah macam nutritionist Daniel cakap tadi, propolis sangat bagus untuk sistem imunisasi kita. Okay, dan kemudian ekstrak ginkgo biloba. Okay, apa benda nattokinase ni? Tak pernah makan pun. Kenapa rupanya macam ni kan? Okay, tak apa. Sama lah, saya pun tak pernah makan juga. Okay, okay. Tapi list life saya pernah consume. Okay, untuk saya maintainkan kesihatan kolesterol saya. Okay. Natto. Natto ini adalah natto iaitu makanan asas orang Jepun. Ianya dihasil daripada proses penapaian kacang soya. Okay, kacang soya ni sebenarnya ramai je yang tahu kacang soya ada kebaikannya dan kesihatannya kepada badan. Okay. Dan kemudian nattokinase ni pula adalah enzim yang diekstrak daripada natto tu sendiri. Dan kajian sains pun telah membuktikan bahawa nattokinase ni dapat memberi manfaat kesihatan kepada badan. Okey, apa kebaikannya? Okey, jom kita tengok. Okey, kebaikannya adalah dapat mengurangkan risiko penyakit jantung dan memperbaiki kesihatan sinus, okey, masalah pernafasan lah, okey. Dan kemudian memperbaiki kesihatan usus dan meningkatkan metabolisme. Okay, bagaimana boleh mengurangkan risiko penyakit jantung? Apa kaitannya kan? Okay. Kajian telah pun menunjukkan bahawa ianya dapat membantu mengelakkan pembentukan darah beku. Okay, macam saya cerita tadi, proses dia yang selalu darah membeku disebabkan oleh plak terbentuk tu, ianya dapat mengelakkan pembentukan darah daripada berlaku. Pembentukan darah beku daripada berlaku, maafkan saya. Okey. Dan kemudian mengekalkan struktur saluran darah yang baik, okey, dan melancarkan pengaliran darah dan merendahkan tekanan darah tinggi. Okey. Kolesterol tinggi ni juga boleh menyebabkan tekanan darah tinggi sebenarnya. Okey. Jadi kalau kita ambil langkah berjaga-jaga, insya-Allah dapat dielakkan. Okay, ini nattokinase. Kemudian kita tengok kepada ekstrak yeast beras merah. Ini pun kita kurang familiar sangat. Okay, apa benda ni yeast beras merah ni? Okay, ianya adalah sejenis beras yang telah menjalani proses fermentasi dan dihasilkan menggunakan spesies kulat tertentu. Okay, menariknya, okay, Allah ni maha hebat, okay, maha kuasa. Dia boleh cipta makhluk seperti kulat dan bakteria yang boleh memberi kebaikan kepada makanan-makanan seperti ini, yang boleh memberikan kebaikan kepada manusia. Kita mungkin ingat bakteria ada yang baik, ada yang jahat, kulat ada yang tidak baik kepada badan. Tapi sebenarnya ada sebab Allah ciptakan kulat dengan bakteria ni. Ianya boleh memberikan manfaat kepada sesuatu benda. Contoh macam yang ni lah. Ekstrak yeast beras merah rupanya dapat memberi kesihatan kepada badan.
Okey, dan ianya telah terbukti digunakan dalam perubatan tradisional Cina selama berabad-abad kerana sifatnya yang baik untuk kesihatan. Okey. Apa kebaikannya? Ianya dapat merendahkan tahap kolesterol dan meningkatkan kesihatan jantung. Okey, membantu mengubati sindrom metabolik, mengurangkan keradangan dan mempunyai sifat anti-kanser. Okey, saya tak mereka-reka benda ni. Okey, ini memang diambil daripada research paper. Okey, kalau tuan-tuan puan-puan nak cari lebih banyak bukti lagi, tuan-tuan boleh search je Google research paper tentang berkaitan dengan kebaikan ekstrak yeast beras merah dan juga nattokinase tu. Memang dah terbukti berkesan untuk masalah jantung dan masalah kolesterol. Okey, menariknya dalam ekstrak yeast beras merah ni ada bahan aktif. Apa bahan aktif tu? Ianya adalah monacolin K. Okey. Monacolin K ni kalau kalau dibacakan dalam research paper tersebut, ianya terbukti dalam merendahkan tahap kolesterol. Menariknya sebab ada monacolin K kan. Daripada beras, lepas tu difermentasikan pula menggunakan kulat dan sebagainya, tiba-tiba kebaikannya adalah merendahkan tahap kolesterol. Menarik. Okay. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, search je research paper dalam Google. Okay. Okay, ini adalah kebaikan Liz Life. Iaitu pertama dapat membantu melancarkan peredaran darah dan mengelakkan pembekuan darah dan mengandungi kandungan antioksida yang tinggi. Sebab apa? Sebab ada propolis tadi. Macam kita kata tadi, antioksida propolis mengandungi antioksida yang tinggi dan bagus untuk sistem imunisasi kita. Dan kemudian dapat membantu mengawal tekanan darah tinggi dan kolesterol dalam saluran darah. Okey. Membantu menjaga kesihatan jantung dan saluran darah, membantu meningkatkan daya imuniti badan dan mempercepatkan penyembuhan luka. Okey, saranan pengambilan untuk Liz Life ni adalah bagi mereka yang tak mempunyai masalah. Maksudnya macam saya, alhamdulillah sihat lagi, tak ada masalah kronik apa-apa. Mungkin boleh amalkan satu biji malam sebelum tidur. Okey, manakala bagi mereka yang ada masalah kolesterol tinggi, boleh amalkan 2 biji. Okey, pada waktu malam sebelum tidur. Okey. Penting juga untuk kita yang walaupun rasa macam sihat ni kita tak tahu kan. Jadi sentiasa amalkan nak maintain kesihatan yang baiklah. Boleh juga ambil Liz Life ni 1 biji malam sebelum tidur. Okey. Dan juga notis penting disarankan untuk menjarakkan pengambilan Avil Liz Life sekurang-kurangnya 2 jam sebelum atau selepas pengambilan ubatan yang lain. Sebab kita tak nak ganggu dia punya efek kepada badan kita. Kita tak nak ubat-ubat lain interrupt dia punya reaction dalam badan kita. Okay? Sebab Liz Life ni kalau ikut KKM ianya tergolong dalam perubatan tradisional. Okay? Jadi insyaAllah selamat untuk dikonsum. Dan juga menariknya Liz Life ni telah pun telah pun dalam proses kajian bersama UPM untuk kita tengok kandungan dia boleh membantu tak untuk turunkan kolesterol. Dan alhamdulillah kita dapat result baru-baru ni yang menunjukkan bahawa sangat-sangat berkesan dalam menurunkan paras kolesterol dan juga paras lemak profil lipid yang lain. Memang berkesan. Okay. Dan juga bukan itu sahaja, kita ada testimoni. Okey, apa kata pengguna? Okey, macam Encik Sanadi adalah orang yang mengalami paras kolesterol yang tinggi. Okey, dah jumpa doktor dah sihat untuk jalan rawatan dengan pengambilan ubat khas tapi tak menjadi ada kesan sampingan seperti menjadi lengur, penglihatan semakin kabur. Tapi lepas ambil Liz Life, penglihatan menjadi makin baik. Okey, dan kemudian paras kolesterol pun semakin menurun. Dan juga Encik Muhammad Ropi pun mengalami masalah kebas. Macam saya cakap tadi, dia punya tanda-tanda pun ada boleh jadi kebas-kebas juga. Tapi lepas dah mengamalkan sebotol Liz Life, tak rasa kebas dah dan jari pun boleh digerakkan secara normal. Okey, ini seorang lagi Puan Rukma, okey, dah 3 tahun mengalami masalah tekanan darah tinggi. Macam saya mention tadi, kolesterol tinggi pun boleh menyebabkan tekanan darah tinggi.
dan kebas-kebas pada bahagian kaki dan tangan. Tapi lepas amalkan Avail This Life, dalam masa 2 bulan je tekanan darah menjadi normal. Okay. Menjadi lebih selesa berbanding sebelum. Okey, dan kemudian Puan Marina selepas mengamalkan Avail This Life selama 2 bulan berturut-turut dapati badan terasa lebih ringan, kebas-kebas pada bahagian kaki dan tangan juga sudah jarang berlaku. Kita ada beribu testimoni yang sudah mengamalkan This Life, kita dah buat kajian dah pun dekat UPM. Dan memang kita dah dapat kelulusan daripada KKM dan dapat halal lagi, apa nak lagi kan. Memang insyaAllah kalau diamalkan sentiasa akan diberikan kesihatan yang baik insyaAllah. Okay. Dan saya rasa itu sahaja daripada saya. Mohon maaf kalau macam terlaju ke, ada kurang faham ke. Kalau ada apa-apa soalan, nanti admin akan bagi link. Okay, link nombor telefon dan terus WhatsApp soalan tu kepada kami dan kami akan jawab secepat mungkin insyaAllah. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana mendengar dan saya serahkan semula kepada nutritionist Daniel. Okay, so terima kasih nutritionist Amira atas penjelasan yang panjang lebar yang betul-betul efektif lah kalau tanya saya. So dekat sini sebelum kita habiskan majlis kita untuk malam ini, ada sedikit poin-poin penting yang saya nak petik daripada penyampaian daripada Amira tadi. So antaranya ada 4 key point dekat sini. Yang pertama, kita perlulah kawal kolesterol. Ada 2 jenis kolesterol yang Amira sebut tadi. Yang pertama, kita kena pastikan LDL, kolesterol LDL rendah dan kolesterol HDL itu tinggi. Okey, so kalau ada buat check up, tengok 2 ni. LDL kena rendah, HDL kena tinggi. Dan yang kedua, kena jaga dari segi amalan kehidupan kita lah. Yang dari segi pemakanan, kita kena ambil makanan-makanan yang sihat. Dan yang kedua adalah kekal aktif. Bersenam macam Amira cakap tadi, kalau macam sekarang PKP kan kita walaupun ada kelonggaran untuk beriadah tapi kita masih risau untuk keluar dari rumah sebab risikonya masih ada kan. So tak apa, tak boleh keluar tak apa, itu bukan alasan yang munasabah lah untuk kita jadikan sebab untuk tidak bersukan. Boleh je bersukan dekat rumah macam Amira cakap tadi. Buka YouTube ada banyak sangat jenis senaman yang kita boleh ikut. Okay, dan key point yang ketiga adalah untuk melakukan ujian saringan kesihatan. Kita buat check up lah, senang cerita. Kalau untuk check up ni, saya faham sebab macam sekarang kita masih ada COVID yang tinggi di Malaysia. So masing-masing takut untuk pergi ke hospital kan. Bila kita cakap check up, mungkin semua orang cakap check up mestilah nak kena pergi hospital. Tapi selain daripada hospital, kita boleh juga untuk buat check up macam nak check gula ataupun check kolesterol, boleh pergi ke farmasi-farmasi yang berdekatan. InsyaAllah dekat farmasi tu akan ada counter untuk je buat kita punya check kolesterol ataupun check gula dalam darah. Boleh pergi farmasi. InsyaAllah ada dekat situ. Okay, so selain daripada 3 key point ni, yang keempat dan yang paling penting lah, amalkan This Life. InsyaAllah bila kita jaga pemakanan, kita amalkan aktiviti hidup yang lebih sihat dengan bersenam dan kita amalkan juga Avail This Life, InsyaAllah kita punya kolesterol, kita punya kesihatan sentiasa berada dalam keadaan yang terbaik. So bagi menjawab, saya nampak tadi ada beberapa soalan yang saya perasan. Ada yang tanya kalau makan kerupuk keping boleh ke? Okey, bagi menjawab soalan ni, bagi saya sebagai seorang nutritionist ataupun seorang dietitian, pemakanan ni sebenarnya tak ada yang tak boleh makan. Walaupun makanan yang tak sihat pun kita boleh makan sebab bosan lah kalau kita ambil makanan yang sihat je sepanjang hidup kita kan. Memang susah untuk kita amalkan yang sihat je setiap masa. Boleh untuk kita kadang-kadang macam orang cakap ada cheat day sometimes kan. Kalau ada cheat day boleh, tapi yang kena jaga adalah kuantiti. Macam keropok keping tadi, tak salah untuk ambil sebab kita tahu keropok keping kurang sihat sebab kena goreng, nak kena deep fry, ada minyak semua. Tapi tak apa, kita tak boleh kawal dari segi itu, kita kawal dari segi kuantiti je pula. Mungkin 2-3 keping dah cukup, janganlah ambil banyak sangat kan. Lepas tu tadi saya nampak ada juga yang tanya tentang apple hijau, apple merah, mana yang elok, ada yang tak elok ke. So selalu dengar soalan ni, lebih-lebih lagi kepada macam yang diabetes lah.
Okay, so sebenarnya untuk Apple ni tak ada masalah asalkan masa cakap tadi kita jaga kuantiti pengambilan tersebut. Okay, untuk list live ni actually saya masa start COVID tu hari ialah sebab CM Zahir ada inform saya tentang yang produk ni. Cuma masa tu selepas saya buat test dekat hospital, so saya punya blood ni sentiasa dalam keadaan yang orang cakap tu turun naik. Tapi biasanya dalam 140 kepada 150 lah, macam tu lah. Okay, so then kemudian CM Zahir pun ada introduce ni produk ni. Jadi saya cuba untuk yang bulan pertama, tak silap saya pada bulan 6 macam tu lah. Okay, so first thing, sebabkan saya rasa macam, memang sebelum ni rasa yang 140 tu badan rasa macam ada ready sikit lah, macam ketar-ketar sikit pasal darah mungkin ada kadang-kadang naik. So after that, saya cuba bulan pertama, bulan kedua, dan bulan kedua sajalah, bukan bulan ketiga. Bila saya buat medical check up, kebetulan saya memang buat practice yearly punya medical check up pada bulan 8, and then saya pun macam bukan terkejut lah, tiba-tiba saya macam tak percaya lah, sebab pasal bila check saya punya blood tu memang antara 110 to 120 lah, paling tinggi pun kadang-kadang kalau demam 130 macam tu. So lepas tu mungkin saya rasa mungkin tu disebabkan kebetulan. Okay, so after that, selepas beberapa bulan tu, selepas dalam sebulan tu saya pergilah untuk buat blood donation, sebab biasa memang saya akan buat blood donation. Biasanya saya tak akan lepas sebab saya punya blood memang 140 ke 150 macam tu. Tapi at the time masa tu saya boleh buat, dah boleh start buat dah. Saya rasa saya dah 2 kali dah dalam tahun ni buat. Okay, so masa buat tu memang saya punya blood tu 120 macam tu. Dan even baru-baru ni saya ada masuk hospital warded. So untuk minor punya operation. So semasa ada di hospital, saya punya blood pun memang dalam 120 and below. Memang tak pernah lagi lah naik 130, 140. So saya rasa mungkin salah satu sebab saya cuma amalkan dua produk, List Life dan juga Propolis. Tu yang orang cakap tu yang rasa macam tak pernah putus lah, sentiasa ada. Walaupun tak ada tak ada prospek, tapi saya tetap guna juga. For the time ni kadang-kadang saya tak ada prospek pun, tapi saya tetap akan guna juga. Saya rasa dia punya keberkesanan dia untuk masa ni memang compare dengan yang ada sebelum ni, memang saya dah pernah cuba macam-macam lah. Jus Nusantara lah, jus macam-macam jus lah. Okay, so dia punya ada turun tapi dia kuat makan. So bila saya cuba yang List Life ni, saya rasa dia under control, dia tak ada rasa macam nak makan ke, dia macam selera tu macam biasa, tak ada yang lebih-lebih. Tu saya rasa saya punya experience dengan this product lah. Bukannya saya nak orang cakap tu kata produk ni sangat bagus, tapi experience tu saya rasa disebabkan saya amalkan, yalah insyaAllah lah saya rasa saya boleh kekalkanlah saya punya blood tu dan tak perlu lagi untuk orang cakap tu saya nak pergi klinik dan kemudian kena ambil ubat darah tinggi. So saya dah memang nekat tak nak ambil, so that's why saya akan gunakan jugalah walau macam mana pun. Saya rasa itulah untuk saya punya share lah untuk selama saya guna yang List Life dan juga Propolis.